Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam menceritakan masalah muafiq dan juga masbuk. Hari itu kita dah cerita apakah itu hukum orang yang muafiq, dan pada kali ini Ustaz dah cakap hari itu kita nak sambung contoh-contoh dan gambarannya, gambaran orang yang muafiq ni macam mana contoh dia, macam mana yang katakan muafiq tu tadi. Yang pertama, seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjamaah sebelum imamnya sebelum imamnya qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua. Dia sudah rukuk, maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalannya daripada imam belum masuk kepada rukun yang keempat. Jadi dia kata satu gambaran, dia kata seorang yang makmum yang sembahyang muafiq ni, maksudnya dia ikut imam daripada awal lah kan. Kita ikut imam daripada awal. Kemudian sebelum imam itu bangun daripada sujud yang kedua. Tu maksudnya jangan ketinggalan daripada rukun yang panjang. Jadi orang tu masih lagi dikira orang yang muafiq, walaupun dia rukuk tu imam dalam keadaan sujud yang kedua. Tapi kalau imam bangun, tu dikira lain lah, ada kata batal lah kan. Nanti kita tengok yang tu ke depan nanti macam mana. Jadi yang ni seorang makmum yang muafiq, maksudnya sembahyang daripada awal bersama dengan imam. Kemudian imamnya berdiri tegak daripada sujud. Sebelum imam tu bangun daripada sujud yang kedua. Maksudnya bila kita baca, kita jadi makmum kan, kita baca Fatihah lambat kan? Kita baca Fatihah lambat, imam dah rukuk, kita tak habis lagi Fatihah, kena habiskan Fatihah. Kemudian imam tu sujud kan, imam tu sujud yang pertama, kita pun tak habis lagi baca Fatihah tadi kan. Kemudian imam bangun duduk antara dua sujud, habis lagi Fatihah, tak habis juga lagi. Lambat sungguh baca kan. Jadi kita pun rukuk, imam pula sujud pula yang kedua. Bila kita tengok imam sujud yang kedua, kita kena rukuk. Kita kena rukuk lah kan. Kita kena rukuk walaupun Fatihah belum habis lagi. Sebab apa? Bila imam bangun dia, tak kira sama ada imam tu bangun untuk rakaat yang kedua ataupun imam tu bangun untuk duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal kan. Tahiyat akhir lah, bukan tahiyat awal, tahiyat akhir kan. Maka kena rukuk lah, kena rukuk. Jadi kita dikira, kalau tak habis lagi Fatihah tu kira masbuk lah, tak habis lagi kira masbuk. Sebab apa? Sebab tak sempat menghabiskan Fatihah. Jadi rakaat tu dikira rakaat yang rakaat yang lalai lah ceritanya, tak dikira rakaat tu. Jadi kena tambah kan. Okey, baik. Ni kalau tak faham tanya Ustaz, tak faham tanya. Kalau tak nampak dengan gambaran. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, keadaan yang kedua. Tadi makmum yang kedua apa dia? Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjamaah, dia sembahyang berjamaah dengan imam. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan sudah rukuk. Hukumnya dia juga mendapat rakaat itu. Jadi dia mendapat rakaat ini, maksudnya dia tu adalah muafiq lah. Ni Ustaz dah masuk lah tadi kan, dah cerita lah. Jadi dua contoh ni. Yang pertama, dia ikut imam daripada awal, kemudian imam sujud yang kedua. Sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua tu, dia dah rukuk. Bila dia dah rukuk, dia dikira muafiq lah. Dia dikira muafiq. Bukan kita nak kira masbuk, tak kira lagi ni. Bukan nak cerita masbuk lagi, jangan nak tanya lagi masbuk kan. Okey, baik. Jadi keadaan yang pertama, keadaan yang kedua adalah seorang makmum dia membaca Fatihah bersama imam juga, tapi imam dah rukuk, sujud, kemudian imam nak bangun kepada duduk tahiyat akhir. Imam nak bangun duduk tahiyat.
sebelum imam bangun daripada tahiyat tu, dia pun dah rokok dah. Bila dia dah rokok, maka itu dia mendapat rakaat itulah walaupun tertinggal dengan imam. Tapi kalau sebelum imam tu kalau dia imam tu sudah duduk tahiyat dan kita masih lagi membaca Al-Fatihah, imam dah duduk tahiyat akhir dah, kan? Maka sembahyang itu batal lah. Sembahyang itu batal. Ataupun juga keadaan yang pertama, imam dah bangun daripada sujud, maka kita tak rokok lagi, maka sembahyang kita tu batal. Batal lah, bukan jadi masbuk lah. Jadi masbuk ni keadaan dia macam lain pula, bukan macam ni. Keadaan dia macam lain pula. Okey, baik. Itu habis yang contoh-contoh gambaran orang yang muafiq. Kalau orang yang sempat dengan imam tak berapa lah, kan. Tapi ini dua keadaan yang diceritakan yang jadi muafiq. Muafiq ni maksud yang menyertai dengan imam. Okey, baik. Kemudian kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak 3 rukun. 3 rukun yang panjang lah, kan. Dalam ni dia tak hurai lah, tapi maksud 3 rukun ni 3 rukun yang panjang. Sebab kalau kita kira rukun tu rukuk 1, i'tidal 2, kemudian sujud yang pertama, kan. Lepas tu duduk atau duduk sujud, kemudian sujud pula. Dah berapa lah tu kalau kita kira tu, kan. Tapi 3 rukun yang panjang. Okey, baik. Sebelum imam tu masuk rukun yang keempat lah. Bila dia duduk tasyahud, maksudnya itu rukun yang keempat. Ataupun bila dia berdiri balik untuk rakaat seterusnya, itu adalah rukun untuk rakaat yang seterusnya tu lah. Jadi itu jadi rukun yang keempat. Bila masuk je rukun yang keempat, kita masih lagi sibuk membaca Fatihah, tak rukuk, maka masa tu kita dikira sebagai batal lah. Bukan masbuk lah. Bukan masbuk. Itu kita dikira sebagai batal. Sembahyang tu batal lah. Tak boleh sembahyang, kena buat lain lah. Kena buat lain sembahyang tu, kan. Masbuk boleh jadi masbuk tak? Nanti kita cerita dalam bab masbuk nanti, kan. Okey. Ada 3 rukun daripada imamnya. Belum lagi masuk ke rukun yang keempat. Sebelum imam masuk rukun yang keempat, dia dah kena rukuk. Walaupun tak habis lagi bacaan dia, dah kena masuk. Kalau kata tak habis, seandainya imam dah sujud yang kedua. Ni peringatan. Imam dah sujud yang kedua, kalau tak habis lagi bacaan pun kita kena rukuk. Sebab apa? Kalau imam bangun je, kita tak habis lagi bacaan, maka sembahyang kita batal lah. Sembahyang kita batal. Tapi macam mana rakaat tu? Ni ustaz masuk sikit lah. Cerita masuk lagi, duk tanya pula, kan. Okey. Kalau kita rukuk dalam keadaan Fatihah tak habis baca, imam rukun tadi, kan, imam sujud yang kedua, kan. Okey. Masa tu kita dah dikira masbuk. Sebab apa? Rakaat yang kita tinggal Fatihah tadi, kita kena tambah di hujung. Kena tambah di hujung. Cuma sembahyang tak batal lah, tapi di hujung sekali kita kena tambah. Tu tak kira tu rakaat ke berapa tu yang jadi tu, kan. Okey, baik. Okey. Belum lagi masuk ke rukun yang keempat. Okey, sebagaimana contoh-contoh di atas itu bahawa rukun yang renggang atau jarak antara makmum dan imam itu ialah 3 rukun yang dikira daripadanya. Yang dikira daripada mana rukun ni, kan? Rukun ni kira daripada mana? Yang pertama kira daripada rukuk. Tadi ustaz dah sebut dah sikit, kan. Jadi ni untuk lebih ni lagi lah. Nak kira 3 rukun tu macam mana? Daripada rukun yang nak bagi jadi yang keempat tu, kan. Dalam kitab ni dia tak sebut. Kitab lain dia sebut rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Yang pertama iaitu rukuk, kan. Kita tengah baca Fatihah, imam rukuk. Tu rukun yang pertama, rukuk. Kemudian lepas rukuk apa lagi rukun? Tidak rukun, tapi itu rukun yang pendek, jadi tak dikira. Kemudian sujud, kan. Sujud yang pertama. Sujud yang pertama tu dikira rukun yang kedua. Dikira rukun yang kedua. Maka selepas tu sujud yang kedua, sujud yang pertama, bangun duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud tu rukun ke sunat? Rukun. Duduk antara 2 sujud tu adalah rukun. Kena duduk antara 2 sujud. Maksudnya bangun daripada sujud tu, kan. Itu rukun. Bila rukun, tapi kira tak? Tak kira. Sebab itu adalah rukun yang pendek. Kemudian kita sujud yang kedua. Imam sujud yang kedua. Jadi sujud yang kedua tu itu dah masuk 3 rukun. Bila imam bangun je yang keempat, rukun yang keempat itu membaca Fatihah ataupun duduk tasyahud,
akhir. Tasyahud akhir bukan tasyahud awal lah. Tasyahud akhir. Tasyahud ni datang apa? Duk tahiyat lah, duk tahiyat tu. Tahiyat akhir. Maka kalau kita tak rokok lagi, maka batallah sembahyang kita, kan. Kalau kita rokok juga dalam keadaan Fatihah tak habis, itu kita dikira masbuk, kan. Bila dikira masbuk, maksudnya kena tambahlah rakaat dikira lah rakaat akhir tu. Akhir kena tambah rakaat. Sebab apa? Sebab rakaat yang kita tidak sempat menghabiskan Fatihah tadi, rakaat tu dikira batal lah rakaat tu. Rakaat tu tidak sah. Bukan kata batal, bukan sembahyang batal lah. Rakaat tu saja. Rakaat tu tak sah. Jadi bila rakaat tu tak sah, maksudnya belum lagi kita sembahyang satu rakaat. Kalau rakaat yang pertama, kalau rakaat yang kedua, maksudnya rakaat kedua kita tu tak sah. Jadi kita kena tambahlah di akhir sembahyang tu nanti. Jadi benda ni kena perhati sangatlah, kan. Kena perhati, kan. Tapi kebiasaannya tak ada lah kalau orang yang ikut daripada awal sampai tak dan nak baca Fatihah, kecuali orang yang was-was. Tapi orang yang was-was ni dia ada cerita lain pula, kan. Dia ada cerita lain pula kat was-was tu. Sebab apa? Awal hari tu kita dah cerita dah, bacaan yang pertengahan, bukan bacaan orang yang terlalu lambat, bukan bacaan orang yang was-was. Tu, kan. Bacaan orang yang kebiasaan. Biasa kalau durasi macam ni, sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua tu, dah boleh dah. Dah boleh habis dah surah Fatihah dan kita dah boleh rokok, kan. Jadi sampai macam tu sekali lah, kan. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.